Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Mohon jawapan bagi soalan saya nombor 24. Terima kasih Yang Berhormat Adun Penaga yang bertanya mengenai kandungan air domestik yang digunakan. Untuk maklumat Yang Berhormat, volum permintaan dan perbekalan tahun lepas dan juga tahun ini adalah seperti berikut. Saya akan bulatkan angka ni. Untuk tahun 2018, 391 juta meter padu dari segi pembekalan. Dari segi permintaan, 306 juta meter padu. Bagi tahun 2019, 398 juta meter padu bagi pembekalan, dan bagi permintaan 307 juta meter padu. Untuk tahun ini sehingga bulan Ogos, 270 juta meter padu dari segi pembekalan, dan untuk permintaan 209 juta meter padu. Saya rasa Yang Berhormat pun daripada angka-angka yang saya sebut tadi adalah jelas pembekalan air adalah lebih daripada permintaan. Oleh itu, pembekalan air masih lagi mencukupi untuk keperluan rakyat Pulau Pinang. Namun begitu, Yang Berhormat ada bertanya sama ada projek Penang Southern Reclamation ataupun PSR adalah diperlukan. Bagi maklumat Yang Berhormat, projek PSR adalah projek yang kritikal bagi masa depan Pulau Pinang. Projek ini bukan sekadar satu projek tambakan biasa untuk tujuan spekulasi hartanah. Sebaliknya, projek PSR adalah bertujuan untuk menjadi satu pembangkit ekonomi negeri Pulau Pinang, seperti mana zon perindustrian bebas bahan lepas telah dibangunkan pada tahun 70-an, bersama-sama dengan Bandar Bahan Baru. Tanpa bahan lepas, sudah tentu Pulau Pinang tidak akan mencapai kejayaan pada hari ini sebagai antara negeri yang paling maju, paling berdaya saing dan juga paling berdaya huni di negara kita. Maka dengan semangat yang sama, projek PSR ini telah digagaskan. Seperti mana Yang Berhormat pun sedia maklum, keseluruhan tambakan bagi PSR adalah lebih kurang 4,500 ekar dengan dibahagikan kepada 3 pulau. Pulau yang pertama yang akan ditambak adalah Pulau A, iaitu pulau yang terbesar dengan keluasan sebanyak 2,300 ekar. Tumpuan pulau ini pula bukannya sebagai pusat komersial ataupun perumahan, walaupun elemen-elemen ini sudah tentu akan termasuk juga. Tapi Datuk Speaker, sebaliknya, tumpuan bagi Pulau A adalah untuk menyediakan tanah industri yang baru. Ini menjadi objektif kerajaan negeri. Dan kawasan perindustrian bagi Pulau A pula bukan sekadar tanah lapang yang biasa, tapi akan direka bentuk secara khusus mengikut keperluan semasa industri sedunia. Dan bila kita lihat kepada permintaan dan keperluan industri syarikat-syarikat terbesar dunia pada hari ini, keperluan mereka tidak lagi berkisar pada kos buruh yang murah ataupun insentif-insentif tempatan semata-mata. Mereka kini mengutamakan faktor ESG, iaitu Environmental, Social dan Governance. Dalam erti kata lain, syarikat-syarikat ini akan memilih tapak pelaburan yang dapat memenuhi piawaian ESG antarabangsa yang sukar dicapai dalam kawasan tanah brownfield ataupun kawasan yang sudah pun dibangunkan. Tapi dengan tambakan pulau baru, pembangunan greenfield dapat dilakukan agar Pulau Pinang dapat menawarkan kawasan perindustrian baru yang sesuai, yang memenuhi faktor ESG dan juga dapat menarik minat syarikat-syarikat terbesar, agar rakyat di Pulau Pinang dapat berkecimpung dalam pekerjaan-pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Jadi itulah menjadi objektif untuk PSR. Ia adalah satu projek jangka masa panjang yang amat diperlukan untuk memastikan kelestarian ekonomi, sosioekonomi negeri kita. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Dr. Terima kasih atas Yang Berhormat. Cuma saya nak minta penjelasan sedikit tentang sumber air. Jadi kita melihat usaha-usaha dibuat untuk perbincangan dengan kerajaan negeri Perak untuk dapatkan sumber baru dan juga Kedah yang sedia ada.
apa langkah-langkah lain? Saya nampak bila ada PSR dan sebagainya yang Negeri Pulau Pinang nak buat sangat-sangat ni, mungkin penggunaan air, kadar penggunaan air itu akan jadi lebih tinggi, mungkin melebihi 306 juta meter padu. Jadi apa langkah kita nak selesaikan masalah? Kalau nak buat kilang, air mesti cukup, mesti ada bekalan air yang cukup dan sebagainya. Jadi apakah langkah lain selain daripada bincang dengan Perak? Kalau Perak tak jadi bagi, tak setuju contohnya, mereka pun tak cukup, jadi kita nak cari sumber mana? Contohnya mungkin kita boleh fikir sumber air laut ke untuk kita proses, mungkin ada pandangan daripada pihak penyumbangan. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Dua yang telah membangkitkan isu yang amat penting. Sebenarnya dari segi keselamatan air ataupun water security, Kerajaan Negeri amat mengambil berat, dan seperti mana Yang Berhormat sendiri sedia maklum dan telah maklumkan kepada Dewan sebentar tadi, kita memang memerlukan sumber air yang baru, ya. Sebab dari segi air yang kita dapat daripada Sungai Muda, iaitu punca air yang paling utama untuk negeri Pulau Pinang, yang membekalkan lebih daripada 80% air untuk negeri kita, dia hanya mencukupi sehingga tahun 2025, ya. Jadi kita sememangnya memerlukan beberapa sumber air yang baru, dan antara punca air yang telah pun dikenal pasti adalah Sungai Perak, ya, seperti mana Yang Berhormat Sungai Dua sebut. Namun demikian, rundingan bersama Kerajaan Negeri Perak masih lagi tidak dapat diselesaikan. Malah pada hari itu telah satu perbincangan telah diadakan bersama-sama dengan Menteri Alam Sekitar dan Air dan Yang Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang untuk membincangkan perkara ini, dan pihak kementerian pun sudi untuk membantu bagi memudahcarakan perbincangan. Namun begitu, Yang Berhormat, selain daripada bergantung kepada Sungai Perak ini, pihak PBA telah pun membuat beberapa perancangan lain untuk memastikan keselamatan air di Pulau Pinang terjamin. Antaranya adalah kita mempunyai 3 pelan kontingensi. Yang pertama, pakej 12A loji rawatan air Sungai Dua, iaitu plan ini akan meningkatkan kapasiti loji air di Sungai Dua sehingga 114 juta liter sehari, ya. Dan pakej 12A ini membabitkan pembinaan modul rawatan air 114 juta MLD di loji rawatan Sungai Dua. Ini akan membolehkan PBA menghasilkan lebih banyak air terawat untuk memenuhi keperluan bekalan air di Pulau Pinang. Skim yang kedua adalah skim bekalan air Sungai Perai. Jadi ini pun penting, ya, Yang Berhormat Datuk Speaker. Selain daripada Sungai Perak dan Sungai Muda, kita juga telah mengenal pasti Sungai Perai sebagai satu sumber air yang sangat penting. Jadi satu kajian sedang dilakukan oleh pihak PBA, telah pun melantik perunding untuk mengkaji, ya, dari segi kejuruteraan, dari segi kualiti air dan sebagainya, sama ada kita dapat menggunakan air Sungai Perai sebagai sumber air. Yang ketiga, tadi Yang Berhormat pun sebut, mungkin kita boleh gunakan air laut, ya. Ini adalah proses desalination ataupun penyah garaman, dan untuk projek penyah garaman ini pun PBA sedang melakukan kajian dengan melantik perunding, dan dijangka sekiranya dapat dilakukan, fasa yang pertama dapat meningkatkan kapasiti penjanaan air terawat sehingga 250 MLD, ya, 250 juta liter sehari. Jadi untuk projek-projek tersebut, lantikan perunding sudah pun dilakukan, dan apabila selesai kajian yang dibuat, maka keputusan akan diambil oleh PBA mana option yang akan dipilih. Mungkin salah satu ataupun daripada 3 ataupun ketiga-tiga sekali, ya. Tapi macam mana pun pihak Kerajaan Negeri tidak akan duduk diam sahaja dan menunggu Kerajaan Negeri Perak untuk membuat keputusan.
kita juga pada masa yang sama akan melihat kepada option-option lain. Terima kasih Yang Terima kasih. Sila